Assalamualaikum dan apa khabar semua anak-anak. Cikgu harap awak sihat dan sedia untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini cikgu nak bawa awak ke satu lagi cabang dalam tata bahasa, iaitu tanda baca. Okey, apa itu tanda baca? Tanda baca digunakan untuk menentukan keberkesanan penyampaian mesej bertulis. Tanda baca memudahkan kita membaca dengan lebih menarik, membaca dengan pembacaan yang betul dan berintonasi. Kalau awak semua membaca apa saja jenis bahan bacaan, awak akan menjumpai dan mendapati pelbagai jenis tanda baca. Okey. Untuk asas, cikgu nak tunjukkan 4 tanda baca untuk awak kuasai dan awak fahami, serta awak dapat menggunakan tanda baca pada konteks yang betul. Yang pertama, kita ada koma, kita ada tanda tanya, kita ada huruf besar dan juga noktah. Tanda-tanda macam ni yang awak perhatikan ini memang selalu ada, selalu kita akan jumpa dalam bahan bacaan yang kita baca. Okay, kita pergi satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama sekali ialah tanda noktah ataupun ianya juga dikenali sebagai titik. Okey, bagaimana menggunakan tanda noktah ini? Ianya ditulis di akhir ayat. Selepas kita menulis, kita membina ayat, pada hujung perkataan terakhir kita mesti letakkan tanda noktah sebelum kita membuat ayat baru. Okey, kemudian tanda noktah juga digunakan untuk singkatan nama. Kita tengok ayat contoh. Cikgu bacakan. Kereta itu kepunyaan bapa saya. Okey, tengok kat situ. Okey. Selepas perkataan saya ada tanda noktah. Awak tengok mata laser ni yang cikgu gerakkan ni. Okey, kita pergi kepada contoh nombor 2. Penulis buku itu ialah C.W. Lee. Okey, ini nama bukan nama Melayu lah, nama Cina ke, nama English, nama negara luar ke. Dia kadang-kadang dia menggunakan tanda noktah ditulis pada nama dia. Ianya juga boleh kita jumpai dalam ataupun pada nama orang Melayu juga. Contohnya Abdul Halim. Lepas Abdul tu dah ada tanda noktah sebelum dia tulis ataupun Halim itu. Baik, kemudian kita ada tanda koma yang berbentuk seperti waw dalam huruf alif bata. Kita juga boleh mendapati huruf koma ni dalam bentuk calit. Dia tak ada bulat macam ni, dia tak ada macam kepala dia hanya calit saja. Ia juga diterima sebagai tanda koma. Bagaimana nak menggunakan tanda koma ini? Ianya digunakan untuk memisahkan benda-benda yang sama jenis dan untuk menyambung ayat. Kita tengok ayat contoh supaya awak lebih mudah faham bagaimana menggunakan tanda koma ini. Mari kita baca sama-sama. Saya suka menonton rancangan kartun, majalah 3, berita, sukan dan lain-lain. Okay, awak tengok kat sini yang laser cikgu bulatkan ni ada penggunaan tanda koma menunjukkan dia ni ataupun penulis menonton lebih dari satu rancangan di televisyen. Okey,
Sebab tadi penggunaan dia memisahkan benda-benda yang sama jenis. Okay. Contoh lain pula, mari kita baca juga. Tambahan pula hujan masih lebat. Okay. Tambahan pula ni ialah penanda wacana. Salah satu juga dalam cabang tata bahasa. Kita akan belajar kemudian. Okay. Selepas menggunakan atau menulis penanda wacana, kita mesti meletakkan tanda koma sebelum menyambung ayat. Kemudian kita ada tanda tanya ataupun tanda soal. Okay, bagaimana nak menggunakan tanda soal ini? Tanda soal ni paling mudah digunakan, iaitu ditulis untuk menanya ataupun menyoal. Ia digunakan dalam ayat tanya. Okay. Kita tengok ayat contoh. Mari kita baca. Bagaimanakah keadaan datuk kamu? Di hujung ayat ni adalah diletak tanda koma menunjukkan penulis bertanya. Benarkah dia melakukannya? Tengok di hujung ayat ada penggunaan tanda tanya. Sebab ini adalah ayat tanya. Okey, apabila menulis ayat tanya, kita mesti meletakkan tanda tanya di hujung ayat tersebut. Kita juga ada huruf besar. Okey, A, B, Z, D, E sampailah huruf Z. Penggunaannya digunakan pada huruf awal perkataan dalam ayat. Okay, apabila kita memulakan penulisan, menulis sesuatu ayat, huruf pertama pada perkataan yang mula mesti ditulis dengan huruf besar. Okay. Kemudian pada huruf awal bagi semua kata nama khas. Okey, kita tengok ayat contoh. A. Dr. Azmi bekerja di Hospital Alor Star. Okey. Dr. Azmi. Dr. Azmi merupakan kata nama khas. Dalam ayat ini, ia ditulis pada awal perkataan. Okey, pada awal perkataan, walaupun bukan kata nama khas, ianya mesti ditulis dengan huruf besar pada perkataan pertama huruf tersebut. Hospital Alor Star. Okey. Untuk memudahkan awak, huruf pertama ni cikgu dah tukar dengan warna merah, okey, supaya kamu lebih faham. Hospital Alor Star ialah kata nama khas. Jadi, walaupun ia terletak ataupun ia ditulis di tengah-tengah ataupun di hujung ayat, kata nama khas mesti ditulis dengan betul penggunaan huruf besarnya. Okey, awak tengok sini, hospital H besar, Alor A besar, Star S tu ditulis dengan huruf besar, dan jangan lupa tanda noktah pada hujung ayat. Okay, kita tengok contoh kedua. Sekolah saya terletak di kawasan kampung. Sekolah saya terletak di kawasan kampung. Sekolah. Sebenarnya ataupun cara asasnya sekolah ni kata nama am. Tetapi ianya ditulis pada awal ayat. Jadi S untuk sekolah ditulis dengan huruf besar. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Kesimpulannya, dalam satu-satu ayat kadang-kala mengandungi lebih dari 2 tanda baca. Okey. Paling tidak mesti ada huruf besar dan tanda noktah di hujung ayat tersebut. Okey. Selepas ini, awak boleh perhatikan bahan bacaan ataupun apa sahaja penulisan yang awak baca. Awak akan menjumpai tanda baca digunakan lebih dari 2. Kadang-kadang ada 3, 4 dan lebih dari itu.
Tanda baca penting untuk penulis dan pembaca memahami ayat. Kalau tiada tanda baca, ianya mengelirukan dan menyukarkan pembaca untuk memahami ayat, terutamanya melibatkan struktur ayat tersebut. Okey, terima kasih.